سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam tamu kedua beza, sebab yang kedua kita dah sedia. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi menggerakkan anggota kita, berikan taufik kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Tiap-tiap saat yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk buat perkara berkaitan dengan keimanan, amal soleh atau dakwah kepada kebaikan atau dakwah kepada kesabaran, inilah 4 perkara yang tak akan rugi. Macam surah Al-Asr. Okay. Kalau konsep masa, wal asr, demi masa, Allah cerita tentang konsep masa. Konsep dia innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tak ada istilah masa yang tak rugi tak untung. Masa ni kita untung je, kita rugi je, kecuali 4 perkara. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagikan modal kita untuk bisnes dengan Allah. Kita bisnes dengan Allah di dunia ni dengan modal kita. Modal kita ialah dengan masa yang Allah bagi. Kalau kita diam, duduk kat rumah, kita diam, tak buat apa-apa, tidur, baca buku pun tidak, apa pun tidak, berangan sebagainya, tak buat dosa, tak buat maksiat, tak buat apa, tapi tetap rugi. Sebab kita habiskan modal macam tu sahaja. Modal kita buang modal macam orang bisnes, income tak ada tapi tanggung kos. Modal habis. Hakikatnya kita berada dalam satu perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap detik kita lalui akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita naik kereta, kita berjalan dari rumah saya nak ke sini ambil sejam contoh. Naik kereta. Tiap-tiap detik itu akan lebih mendekatkan saya dengan tujuan. Sama juga tiap-tiap detik, tiap-tiap waktu kita akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masa yang kita gunakan, walaupun satu saat kita gunakan untuk tuntut ilmu, maka dengan adanya ilmu yang benar tadi akan adanya keimanan. Kita percaya atas ilmu kita, iman. Kalau dah ada iman, kita dah percaya benda itu betul dan kita beriman, baru kita buat. Tak ada dalam Islam ni buat benda agak-agak. Semua perkara kita buat mesti benda kita dah yakin, kita tahu kebenarannya, baru kita buat. Tak ada istilah agak-agak. Jadi bila adanya iman, baru adanya amal soleh. Sini cukup untuk perbaiki diri kita. Bila kita cuba buat baik, masing-masing iman, amal soleh. Si fulan A sampai Z nama dia, A2 sampai Z2, A3 sampai Z3, semua nama orang yang ada ni semua dah beriman, beramal soleh, maka timbullah masyarakat yang beriman dan amal soleh. Dalam masyarakat yang iman dan amal soleh ini sendiri pun, kerana namanya manusia, walaupun semuanya nak manhaj yang terbaik, semuanya nakkan dapat yang terbaik, dapatkan ikut syariat semuanya, pasti ada kelemahan sebab namanya manusia. Bila namanya manusia mesti buat silap. Kerana kita bukanlah maksum. Bila kita tidak maksum, walaupun kita nakkan tahu kebaikan dan naikkan kebaikan, maka bila kita silap, adanya konsep amar ma'ruf nahi munkar, iaitu watawasau bil haq, berpesan-pesan terhadap kebenaran. Sebab orang yang silap kadang-kadang bukan disengaja buat silap, bukan kadang memang semua orang tak nak silap, tapi kebenaran, nak tahu kebenaran, ada neraca dia. Kita cerita, kita baca semua, tujuannya untuk pesan kebenaran. Bila ada pesan pada kebenaran, akan ada tindak balas, iaitu perlukan kesabaran. 4 ni tak rugi. Kalau masa yang terbiar kosong, rugi. Apatah lagi kalau orang gunakan masanya untuk melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia rugi di atas kerugian. Dan orang lebih rugi lagi, orang yang paling rugi ialah orang yang dah cuba buat baik, disangka dia buat baik, digunakan masa dia untuk buat kebaikan, bukan buat maksiat, tapi sebenarnya dia berada di atas satu kemungkaran. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi kata, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan, adakah kamu ingin kami sampaikan pada kamu bahawa kami beritahu ada golongan yang dinamakan sebagai akhsarina a'mala, orang yang paling rugi dalam beramal.
alladzina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang tersesat dalam bekerja di atas muka bumi ni, cuba buat berusaha buat satu benda dan dia menyangka dia berada di atas kebenaran, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka bahawa dia tengah buat benda baik. Inilah yang paling rugi sekali. Sebab tu dalam menuntut ilmu, pertama kita nak dapatkan iman dan dapat amal untuk perbaiki diri kita. Ni samarah ataupun faedah yang kita dapat utama. Dan faedah yang lebih utama, kita takut kita dah nak buat baik dah cuba buat baik, tapi bila masa kita berusaha buat yang perkara yang terbaik, sebenarnya Allah SWT tidak memberikan taufik kepada kita. Itu tujuannya kita datang majlis ilmu. Sebab tu dalam konsep Islam, kita hadir dalam majlis ilmu bukan untuk tahu, tapi kita untuk amal. Bila dah beramal, bukan setakat amal, kita ajak orang di atas amalan tersebut. Dan kita bukan setakat ajak orang tak terima, orang marah, kita tinggal, kita mengamuh, gaduh, macam mana berlaku di kalangan ramai orang yang berdakwah pada orang, confirm orang marah. Benda yang ni, jangan takut kalau kita cakap dengan orang kutuk kita, orang kata kita, jangan marah. Sebab tu terakhir sekali nak sampai berjaya betul, orang nak marah ke apa ke, watawasau bisabr, dan berpesan-pesan di atas kesabaran, baru selesai masalah. Baru kita start belajar. Jadi kita belajar kitab ni antara kitab-kitab, kalau kita baca kitab tak syarah pun orang dah marah dah kadang-kadang. Ada orang yang terasa sebab kita cerita tentang perkara yang nak diperbetulkan dalam beberapa masalah dan memang berlaku dalam masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab. Qala al-muallif rahimahullah, kata pengarang atau qala syarih rahimahullah, kata yang syekh yang mensyarahkan kitab ini iaitu Ibnu Abdul Aziz. Kata syekh, iaitu kata Imam Ja'far At-Tahawi. Start mula masuk matan. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bitaufiqillah anna Allah wahidun la syarikalah. Fakta pertama sekali, kata Imam Tahawi lepas cerita tentang mukadimah bahawa ni akidah Abu Hanifah, akidah Muhammad bin Hasan, akidah Muhammad Yusuf, cerita sekali. Perkataan pertama dalam bab nak sampaikan, kata Imam Tahawi, naqulu fi tauhidillah, kami berkata dalam ketauhidan, dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk cerita mu'taqidina bi taufiqillah, dengan keadaan kami betul-betul yakin bahawa inilah kebenaran yang Allah bagi taufik pada kami. Cakap tak boleh benda kalau benda amal ibadah pun tak boleh ada syak. Kita nak wuduk, nak semayang, syak. Ada semayang ke tidak? Kena buang syak. Dan semua masalah. Apatah lagi berkaitan dengan akidah. Nak berkata dengan akidah mesti mu'taqidina bi taufiqillah, yakin dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah dah bagikan kita betul, faham betul. Tersilap tu cerita kedua. Tapi kita yakin ketika kita sampaikan satu benda, mesti kita betul-betul yakin bahawa ini taufik yang Allah bagi kepada kita. Annallaha wahidun la syarikalah. Ini tajuk bincang, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wahid, satu, esa. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lepas tu kami berkata tentang ketauhidan Allah dan beriktikad dengan taufik Allah, sesungguhnya Allah esa dan tiada syirik baginya. Kata Imam Tahawi ringkas. Ini baru masuk syarahnya. Kata Ibnu Abdul Aziz, ketahuilah bahawa tauhid merupakan seruan dakwah para rasul yang utama. Bukan sekadar yang utama, malah yang pertama. Utama dan pertama. Sebab tu dalam bahasa Arab dia kata awwalul da'watul rasul boleh bererti yang pertama dan bererti yang utama. Kalau kita terjemahkan sebab ada dua makna, boleh juga dikatakan yang utama dan pertama atau yang pertama dan utama, bolehlah. Jalan tahap pertama yang dilalui oleh orang-orang yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tuju pada Allah, tak ada tauhid tak guna. Orang Islam bagi duit pada orang bagi pada orang tua-tua, bagi orang miskin, bagi pada anak yatim, dalam jalan-jalan Allah, dia bagi duit, dia dapat pahala. Allah akan balas di dunia dan akhirat. Orang kafir kalau dia tak mula dengan tauhid, buatlah apa sekalipun, dia tak jumpa jalan lagi. Tak ada apa-apa lagi. Jalan pertama nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nak
berjalan ke arah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kewajiban tauhid. Apa arti tauhid? Ini masalah yang selalu dibincangkan sampai adanya perbahasan tauhid. Bila sebut tauhid, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata dalam semua perkara. Dalam semua perkara yang kita boleh ringkaskan bahawa tauhid mengesakan Allah ni boleh ringkaskan dalam tiga bab ataupun 2 bab. Bab pertama, kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita letak asma sifat dulu. Bila Allah sebut nama Allah, bila Allah sebut sifat Allah, kita kena isbat dan stop. Tauhidkan Allah bererti kita pertama mengatakan bahawa yang memiliki nama tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kita nyahkan. Kita akan buang. Saya akan syarahkan, kita tengok baca ayat ni kejap lagi. Dalam nama dan sifat. Begitu juga ada orang dia tak kata dia Tuhan, tapi dia ada sifat-sifat ketuhanan pada diri dia. Ada tak yang mengaku macam tu? Yang mengaku tahu besok berlaku apa, sifat ketuhanan pada diri dia. Dia tahu secara jelas bahawa dalam perut tengok je jenis yang telek-telek ni, jenis yang macam yang sihir, yang terbang, yang boleh hidupkan orang, yang boleh macam-macam orang. Ini semua sifat-sifat. Semua benda ni kita katakan sebagai, kalau kita isbatkan, kita syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, buang. Dan kita perkara yang berkaitan dengan khasa'is sifat Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga berkaitan dengan sifat-sifat yang warid, yang begitu banyak kita akan bincangkan nanti. Semua sekali kita akan esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalam bab kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang begini-begini semua sekali, sifat-sifat Allah, okay, yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, berkaitan al-khalq wal amr, berkaitan dengan penciptaan dan urusan. Semua sekali tauhid rububiyah ini balik pada 2, cipta dan menguruskan. Allah bebas cipta siapa sahaja, dan Allah bebas buat apa sahaja, takdirkan apa sahaja terhadap makhluk yang diciptakan. Nak menghidupkan ke, nak matikan ke, nak izzahkan ke, nak menurunkan dia ke, nak hinakan dia ke, nak letakkan dia jadi miskin, kaya, ni semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua nama rububiyah, Rabb. Kita akan bincang juga. Dan terakhir sekali, kita tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penyembahan uluhiyah. Jadi semua sekali, semua berkaitan dengan Allah adalah tauhid. Tapi nak mudah faham, ringkaskan pada 3 perkara. Atau lebih mudah faham, bagi saya lebih mudah faham, bila Allah beritahu suatu benda, percaya. Jangan percaya orang lain. Itu tauhid dalam kepercayaan, iaitu dalam rububiyah. Dan juga asma sifat, masuk dalam kepercayaan. Tauhid al-ilmi. Mana kita, ilmu kita terima hanya tentang, ilmu kita menerima tentang Allah hanya daripada Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Ataupun tauhid al-ilmi, tauhid secara ilmu kita. Yang kedua, tauhidul amali, tauhid amalan. Segala sesuatu yang Allah arahkan kita dalam bab tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menyembah Allah, kita kena ikut. Bila kita ikut, namanya amali. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hanya bergantung pada Allah, jangan tawakal pada orang lain. Hanya minta tolong dengan Allah, jangan minta tolong dengan orang lain. Hanya berdoa dengan Allah, jangan minta doa dengan orang lain. Minta hujan dengan Allah, jangan minta dengan yang lain. Okay? Dan segala perkara yang arahan-arahan Allah SWT. Jangan cinta pada yang lain sampai bertahap cinta yang dinamakan sebagai asyaddu hubban lillah, waladzina amanu asyaddu hubban lillah, waladzina kafaru yuhibbunahum ka hubbillah, waladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi cinta yang sampai bertahap dibincangkan di bab al-hub. Ada masalah-masalah yang arahan Allah, ini namanya tauhid amaliyah. Jadi dalam bab tauhid ni, tiga perkara ni kita kena tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau secara mudah kita ambil 2 untuk mudah faham. Apa yang Allah beritahu kita kena terima, kita hanya terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumat berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala hanya terima daripada Allah. Dan yang kedua, arahan kita dalam bab tauhid Allah, suruh kita buat bab tauhid Allah, hanya terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jelas? Okey, insya-Allah. Ya? Arahan yang diberi pada Nabi. Kerana Nabi akan memberitahu macam mana tauhid dengan Allah tu kita dapat daripada Quran dan Sunnah. Ya, insya-Allah. Bila sebut Allah, kita akan cerita ayat saya tulis kita nak bincang lebih ni. Sebut saja Allah dalam masalah agama, termasuk tak ada arahan Allah yang menyalahi arahan Rasulullah, dan tak ada arahan Rasulullah yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nama Rasulullah. Sebab tu kita kalimah syahadah, rukun pertama, rukun Islam, rukun apa? Mengucap dua kalimah syahadah. Satu rukun ke dua rukun? Satu rukun ke dua rukun? Satu rukun, tapi dua kalimah. Maksudnya kalau kita hanya terima Quran, tak terima sunnah, takkan cukup rukun. Maklumat yang kita terima hanya daripada Quran, macam mana Al-Quraniyun. Dia kata kami percaya pada Quran, sunnah tak terima. Tak cukup. Sebab kita cerita tentang dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah tu yang menjadi rukun. Sumber kita terima Quran, terima arahan, kita sebut nama Allah, kita terima arahan Allah, termasuklah terima arahan Rasulullah. Sebab Rasulullah tidak bercakap soal agama kecuali dengan apa yang diwahyukan. Jadi Datuk tanya dia tu memang tepat, iaitu bila sebut tentang Allah, tanya tentang Rasulullah, artinya juga kita menerima apa yang ditanya Allah SWT. Kalau sebut Allah suruh, maksudnya Nabi suruh. Sebab tu bab cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah confirm. Nak cinta Allah mesti cinta Rasul. Nak cinta Rasulullah mesti ikut yang Allah suruh. Cinta Allah mesti ikut yang Rasul suruh. Dia tak pisah. Sebab tu dua kalimah syahadah. Bila kita bincang bab kalimah syahadah, kita bincang bab ni. Dua kalimah syahadah, kemudian dalam kalimah la ilaha illallah baru kita pecahkan. Kita akan cerita lepas ni, insya-Allah. Jadi namanya tauhid. Kenapa nama tauhid? Tauhid asal pada wahada, mensatukan, mengesakan. Mengesakan Allah dalam bab penyembahan. Sebab ramai orang yang sembah macam-macam penyembah yang disembah ke bumi ni. Dalam bab penyembahan kita hanya esakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab penciptaan hanya esakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang dibincangkan perbezaan antara kita dengan sebahagian orang yang bincang tentang tauhid ni, kita tanya yang manakah yang menjadi maksud ataupun tujuan diutuskan Rasul? Tujuan akhir. Adakah cukup untuk perkenalkan bahawa Allah Maha Berkuasa? Atau Allah Maha lengkap sifatnya? Cukup dia dinamakan Nabi dah rasa cukuplah tu kamu beriman? Ataupun mesti sembah Allah? Mesti buat dulu sembah Allah. Kamu percaya macam sekalipun, selagi tak sembah Allah, tak cukup tauhid. Sebab tu kita kata tauhid yang Nabi ajar, tujuan Nabi datang nak ajar orang, bukan nak hanya mengajak orang kenal Allah, Allah Maha Berkuasa, Allah menciptakan, bukan sekadar itu. Kita ajak orang kenal Allah, bahawa Allah yang menciptakan segala-galanya, tapi nak cukup jadi tauhid ialah dengan tunduk dan sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, hati dengan yakin, dengan permulaan dengan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila dah ucap, dah buat, baru kita hukum dia sebagai Islam. Sebab tu tujuan Rasul bukan masalah kita cerita bahawa tauhid uluhiyah ni jadi tujuan Rasul, bererti kita tak bincang dengan tauhid tentang tauhid rububiyah. Tidak, kita bincang semuanya. Tapi tujuan akhir dakwah Rasul itu ialah ajak orang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar ajak orang tahu bahawa Allah Maha Berkuasa atau Allah Maha Menciptakan. Kalau sekadar cukup kata Tuhan yang ciptakan bahawa dia beriman, kita bincang-bincang Allah ciptakan, okey selesai, tak masuk Islam lagi. Cerita-cerita Allah lah yang hidupkan, cerita tentang semua mukjizat-mukjizat semua sekali, tak cukup selagi dia tak ucapkan kalimah syahadah. Sebab tu orientalis dan ramai lagi orang tulis tentang kebenaran Al-Quran dalam bab ni, bab tu. Maksud dia cuma tahu, dia cuma dapat hidayatul irsyad, petunjuk dalam bab ilmu, tapi tidak dapat hidayatul taufik untuk dia masuk Islam. Tak buat. Yang kita usahakan, kita ajakkan supaya orang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis paling kenal Allah. Iblis Muslim ke mukmin ke tidak? Iblis syaitan ni kenal Allah. Fa bi'izzatika, dengan sifat izzahmu ya Allah. Dia sumpah lagi, la ughwiyannahum ajma'in. Dengan sifat keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Nama iblis tu, dia bukan sekadar dia bukan dia tak kenal Allah. Bukan kita cerita bukan bab tak kenal Allah. Bukan bab kita tahu bahawa Maha Berkuasa. Bila tahu Allah Maha Berkuasa, maka jangan bergantung dengan tangkal-tangkal. Itu yang kita nak.
Jangan bergantung, dah tahu bahawa Allah yang pegang hati manusia, tak perlu tanya pada ustaz. Ustaz, suami saya nampak macam tak berapa ni lah, bagi sikit ayat pengasih. Tak payah. Tak perlukan benda tu. Kita tahu milik Allah. Tak perlu bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Iblis lah yang paling, sebab tu kata la'ughwiyannahum fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di kalangan hamba-hambamu yang mukhlas, yang berkesan ikhlas, dirinya itu sentiasa mukhlas, suci murni dalam bab tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung tak bergantung pada siapa. Kalau tak bergantung pada Allah, tak ada, kalau kita ikhlas terhadap Allah betul-betul, takkan ada pintu untuk iblis masuk. Tapi kalau kita ada kehendak yang lain, ada pintu dia. Semayang, Allahu Akbar. Okay. Awet lalu. Awet pula yang aku suka. Contohnya kan, masa tu ikhlas dah, tapi datang sifat riya. Betul? Ketika baca Quran, baca orang lalu, cerita orang lah senang, okay? Semua orang adanya sum'ah, okay? Elak, saya tak nak riak, tak nak sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang fikir, aku sembahyang, aku rasa Mamat tidur je dia ni. Apa dah dia ni dalam sembahyang pun rasa aku yang paling baik kat rumah ni sekarang ni sembahyang. Ada sifat ujub. Ta'ajub, ujub dengan diri. Sebab tu bila tak ada perasaan kita buat sesuatu hanya kerana Allah, yang ni yang tak dapat pintu syaitan masuk. Tu syaitan ketika dia buat depan orang, dia timbulkan sebab riak. Buat biar dengar dia adanya sum'ah. Bila adanya pintu kita duduk seorang ni, adanya ujub. Ramai orang sesat sebab ujub, bangga sampai jadi Tuhan, jadi dia ni jadi wali, dia jadi ni, aku dah, ayat ni turun pada aku macam-macam. Sebab apa? Ada sifat ujub pada asalnya. Yang tak ada jalan untuk syaitan masuk, hanya yang mukhlasin, yang betul-betul suci murni dia punya amalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tak masuk syarah saya ni. Okey. Sebab tu makna tauhid, kita dah fahamkan makna tauhid. Di tauhid dia boleh bermakna tauhid dalam rububiyah, boleh bermakna tauhid asma sifat, boleh bermakna tauhid dalam uluhiyah. Semua ni tauhid dan wajib kita buat semua sekali. Cuma yang menjadi fokus dan tujuan akhir Nabi-Nabi ialah ajak orang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab penyembahan. Sebab bab yang lain ada orang buat, tapi dia tak betul-betul ni. Tapi bila sembah Allah dan ditauhidkan Allah dalam bab penyembahan, confirm dia akan percaya kepada semua benda ni. Kan, tauhid rububiyah sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adhab yaumin azim. Sambungan dia. Boleh saya tulis? Saya tulis, saya kena cabut ni letak kat letak ni. Pakai mic. Oh, pakai mic. Oh, ada mic. Okey, cantik. Kita cerita tentang lepas ada 3 kunci dakwah. Betul? Apa dia? Belajar saja kita cakap sekolah, pulang gaji. Awal-awal sekali kita belajar. Ada 3 kunci dakwah. Kita sebutkan pertama al-uluhiyah. Kita kenal Tuhan, yang Ibn Abil Ais pertama sekali kenal Tuhan betul. Yang kedua kenal jalan syariat dan Romanize. Saya sebab tulisan Roman saya buruk, malu nak tunjuk, orang rakam pula. Okey, al-uluhiyah. Betul kan ejaan dia? Al-uluhiyah. Yang kedua tajuk berkaitan an-nubuwah. Dan yang ketiga al-ma'ad. An-nubuwah. Kemungkinan macam ni nak jaga anda. Dan juga al-ma'ad.
Okey. Mana kunci dakwah kita kena kuasai 3 bab ni betul. Pertama berkaitan dengan al-uluhiyah, tentang ketuhanan. Semua jenis tauhid kita belajar. Dan kita belajar kitab ni habis pun jangan anggap kita hebat lagi. Tahu kitab akidah tahawiyah hanya bincang tentang tauhid rububiyah. Mesti belajar tauhid al-uluhiyah, kita bertauhid dan juga kitab-kitab yang lain. Ada lagi, ni hanya bincang tentang bab rububiyah dan asma sifat. Uluhiyah tak disebutkan. Sebab tu dalam bila belajar tauhid tahawiyah, sebenarnya mesti didahului oleh pembelajaran kitab tauhid dulu. Sebenarnya, yang tauhid uluhiyah. Okey, sekarang kita pertama sekali tentang uluhiyah bukan istilah uluhiyah, rububiyah, asma sifat, ya, bukan. Uluhiyah semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua an-nubuwah. An-nubuwah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga rasul-rasul, kerasulan semua rasul-rasul, dan berkaitan dengan al-ma'ad, iaitu tentang balasan Allah ketika hari kiamat. Al-ma'ad, apa yang dijanjikan ketika hari kiamat. 3 perkara ni jadi kunci dakwah. Kita dah syarahlah pada peringkat permulaan. Yang mana kita ada letak nombor, kita tanya nombor 1 ke 2, ada nombor 2 banyak 3. Mana kenal Allah, kenal jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal akibat dan juga kebaikan dan keburukan, ikut jalan Allah atau tidak ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ni kena kuasai dengan jelas. Okay? Termasuk an-nubuwah ni bab syariat, hukum-hukum sebagainya masuk dalam bab an-nubuwah. Okey. Jadi daripada 3 ni kita tengok ayat ni. Pertama, okey. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Demi sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Faqal, maka Nuh pun berkata, ya qaumi ibudullah. Wahai kaum, ini mesej pertama. Ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk mana? Ubudullah, uluhiyah. Ma lakum min ilahin ghairu. Saya syarah lepas ni. Ayat ni saya ambil balik, tapi permulaan kita ni. Basic pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat seterusnya yang tak tulis kat situ, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni, tengok ayat Quran, ayat apa boleh buka Quran, tak sebab buka kat rumah lah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ini sesungguhnya aku. Siapa aku? Yang tahu tentang azab, tahu tentang Allah. Aku siapa? Nuh, Nabi. Itu termasuk dalam ini, masuk dalam an-nubuwah. Sebab ketika nak sampaikan pada orang, mesti meyakinkan bahawa yang sampaikan itu datang dari sumber yang betul. Lepas tu Nuh kata, aku seorang rasul. Ini aku ni. Yang tahu tentang keadaan hari kiamat dan keadaan terkenal Allah ialah Rasul. Akhafu alaikum azab yaumin azim. Azab hari yang besar, takut hari yang besar, termasuk dalam al-ma'ad. Dan praktikan pada ayat-ayat yang lain. Sama ada mengandungi 2 sahaja atau 3, tapi ayat ni tak lari ke Quran. Kat mana-mana tuan-tuan buka ayat Quran, mesti tak lari pada 3 bab ni. Kunci dia. Nak cerita bab Quran, ayat Quran, bab Allah dan juga Rasul. Nak cerita bab qada-qadar, bab Allah dan juga dengan balasan di hari kiamat. Nak cerita bab apa lagi? Semuanya takkan lari pada 3 bab ni. Sebab tu kalau kita nak buat penilaian tentang penyampaian, ceramah sebagainya, kalau tak dikaitkan dengan 3 perkara ni, maka adanya kelemahan dalam penyampaian. Sebab tujuan dakwah mesti kita lengkapkan 3 perkara ni. Okey. Seterusnya, ini bab kunci dakwah yang kita dah bincangkan sebelum ni, hanya sekadar untuk ulang kaji. Kita dah bincang ulang kaji. Ada dia punya duster. Duster ke nama dia? Oh, duster yang kapur tu, atas sama juga? Pemadam lah, boleh lah. Ada tisu. Tisu dah. Okey. Okey, sekarang ni pertama, bagi kita berada konsep macam ni, kita baca ayat Quran, surah Fatihah, kita baca surah apa sekalipun, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tunjuk je. Alhamdulillahirabbil alamin, uluhiyah betul. Ar-Rahmanir Rahim, uluhiyah. Maliki yaumiddin,
Iyyaka na'bud. Uluhiyah dan nubuwah. Iyyaka na'bud, la ilaha illallah. Iyyaka na'bud, kita boleh uluhiyah. Apa maksudnya? Na'bud cara sembah ikut Nabi. Tapi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kamu sembah, hanya kami minta tolong. Sembah minta tolong pada Allah. Tapi apa? Ikut jalan siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat lain minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Supaya ikut cara nabi-nabi semua nubuwah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, ni kesan dia. Tak nak ikut yang ni dan juga akan membawa kesan. Difahami di situ ialah kesan orang sesat dan Allah murka. Ini akibatnya yang kemurkaan Allah akan bawa ke neraka. Jelas? Dan kita bincang ayat lain, contoh ayat yang lain insya-Allah kita bincang. Tapi ini saya bagi contoh. Yang itu boleh jadi kita punya mudah, biar antara cara untuk mudah dan kita dapat tangkap Quran dengan mudah dan cepat. Okey, boleh cepat tak? Okey, kita masuk pada sebab yang ini tak masuk lagi dalam bab hari ini. Ini yang lepas. Itu tak tulis, cakap je. Okey. Jadi mesej yang Nabi sampaikan. Apa mesej kat sini? Kenapa saya pandang tadi? Okey. Pertama, qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Okey. Semua ni namanya la ilaha illallah. Ada ayat Quran kata Nabi kata pada kaum dia la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ayatnya kita wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sebenarnya sama. Okey. Wa'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah. Tak ada Tuhan yang bagi selain Allah untuk kamu. Tak layak kamu sembah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej. Sama juga di sini kita la ilaha illallah. Ini terbalik. Okay. Mana dulu? Sebab tu rukun syahadah. Syahadah ada apa? Ada nafi dan isbat. Syahadah. Mana? Syahadah ada dua rukun. Rukun pertama kita nama an-nafi. Yang kedua al-isbat. Dalam semua bab tauhid ni masalah nafi dan ada isbat. Nak kata Allah Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang lain. Nak kata Allah yang Maha Berkuasa, tiada yang lain berkuasa. Mesti dia dulu. Sebab tu wa'budullah masuk dalam isbat. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma lakum min ilahin ghairuh, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Atau terbalikkan, tak boleh setuju sendiri la ilaha, kadang-kadang orang nampak terbalik. Tapi tuan-tuan faham jangan ajar saya mengajar syahadah terbalik. Ini kita nak samakan. La ilaha sini, tiada tu Tuhan. Sini nafi Sepatutnya nafi ke bahasa mana? Tak apalah. Tak kisah pun yang mana dulu sebenarnya. Cuma kalau letak nafi dulu dia akan jadi al-hasad dan qasar dalam bahasa. Cara bahasa lebih kuat. Tapi kita ambil secara umum. Ada dua mesti ada. Ayat ni mendahulukan isbat, kemudian isbatkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menafikan ketuhanan yang lain. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kat sini nafikan Tuhan yang lain, kemudian isbatkan. Nak dahulukan mana tak masalah. Tapi kalau dahulukan nafi, kemudian baru isbat, namanya al-hasar wal qasar. Cara bahasa yang nampak lebih mendalam. Tapi dalam praktikal kadang-kadang tak perlu kita nafikan, kita terus suruh orang untuk buat baik. Tapi mesti ada penafian. Itu macam untuk kebalikan. Atau kita baca tadi iyyaka na'bud, itu terbalik juga. Iyyaka. Jangan buat yang lain. Hanya kamu, tiada yang lain. Na'bud, tiada yang lain yang kami sembah. Tiada yang lain yang kami sembah. Iyyaka nasta'in. Tiada yang lain dan kami minta tolong. Bab sembah minta tolong, orang sembah Tuhan semua minta tolong. Betul, orang pergi kubur ke pergi mana ke minta tolong, dia kata kami bukan sembah.
bukan sembah kubur. Kita minta tolong tu sembah tu. Kita bab minta tolong dengan yang lain sebagainya berkaitan dengan ada orang nak tunggu dia cakap aku sembah, tak ada orang cakap. Tak ada yang cakap walladzina ya'buduna min dunillah yaqulun haula'i syufa'auna 'inda. Apa ya tadi? Apa saya baca tadi? Kamera dulu sikit. Walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yaquluna ma haula'i syufa'auna 'inda Allah. Surah Yunus, saya balik yang surah ini ayat banyak. Orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menyembah, kata selain daripada Allah, yang mana yang disembah itu tiada memudaratkan dan memanfaatkan, disembah selain daripada Allah, dan yang disembah itu tidak dapat bagikan mudarat atau manfaat. Yaqulun, dia berkata, apa dia kata? Haula, mereka yang kami sembah tu syufa'auna, bukan Tuhan kami, itu syufa'auna yang bagi syafaat. Sebab tu dia takkan mengaku disembah. Haula syufa'auna, mereka ni hanya syufa'at kami yang bagi syafa'auna. Haula syufa'auna 'inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak tunggu pergi tawaf kubur, kita kenapa tawaf? Kami tak sembah kubur, kami tak sembah pada Allah, cuma bakar kubur. Nak tunggu dia mengaku, takkan mengaku. Sebab Allah menamakan orang-orang yang minta tolong, yang pergi ke tempat selain pada Allah dan pergi istilah apa sekalipun, sama istilah tawasul ke, istilah ni ke, bukan masalah tawasul tak ada. Ada cara yang betul. Tapi dengan cara yang tak betul, sebenarnya itulah erti sembahan. Itu bab uluhiyah. Suatu bab ibadah yang mana al-khudu', kita tunduk, bertadallul dan tunduk dan hina daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak minta apa? Sebab tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sentiasa kita ulang-ulang balik, sebab bab bila nak sembah ni dan juga bab minta tolong cukupkan dapat dengan perbahasan yang panjang oleh ulama mana dulu dan sebagainya. Okey. Dan juga ayat yang lain. Faman la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit taghut. Terus dirang. Jadi panjang. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah. Barang siapa yang yakfur, yang menolak, yang mengkafirkan, yang kafir dengan taghut, maksudnya tak percaya, tak terima dengan taghut. Taghut ialah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali namanya taghut. Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang dengan ikatan yang kukuh. Ikatan yang jadi kukuh, benar? Urwatil wuthqa itu yakfur bit faman yakfur bit taghut wa yu'min billah dinamakan sebagai urwatul wuthqa kerana dia bererti kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, dan sebab tu kalimah la ilaha illallah antara namanya ialah al-urwatul wuthqa. La ilaha illallah pertama kalimatul ikhlas, berarti kalimatul taqwa. Itu semua syarah-syarah makna. Kita bincang bab la ilaha illallah. Okey, tapi jelas ni. Cuba yang terbalik ni tuan-tuan yang akan nampak terbalik sikit, kecuali yang ikut kelas lah. Kalau kita ambil gambar macam tu je, nampak apa ni? Ayat terbalik. Nak buat iyah, selesai iyah, atau biarkan kalau orang tak ikut full. Tapi itu jelas. Sekarang jelas, semua yang disebutkan oleh Nabi-Nabi mesti sebutkan dua perkara tadi. Sebab itu yang dinamakan sebagai syahadah. Kalimah syahadah la ilaha illallah mengandungi dua rukun, iaitu an-nafi dan isbat. Menafikan selain Allah dan isbatkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkataan Nabi-Nabi, pertama Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan. Nuh kata apa? U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian ayat seterusnya Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud pun kata yang sama. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, wa ila Thamud akhahum Salihah. Faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Mesejnya sama, iaitu berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau dia Hud Rasulullah, kalau Nabi Sulaiman Rasulullah. Itu berkaitan. Tapi dua kalimah ni mesti bersama. Tauhid Allah Subhanahu wa taala sampai bab Nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syuaib berkata, tujuan saya lukis tu, silakan. Mic ni dekat. Yang ni tak payah pegang lagi dapat. Serap balik. Kejap lagi saya tulis lagi.
Tujuan saya tulis kat depan supaya mudah saya syarahkan. Sebab tu ayat ni kita satu muka surat kita lompat dengan mudah. Pertama sekali, Nabi Nuh kata yang sama. Nabi Hud kata benda yang sama. Nabi Saleh kata benda yang sama. Kemudian Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, wa ila madjana akhahum Syuaiba. Kita ada orang hafal Quran, masya-Allah. Semoga Allah mudahkan. Sekarang baru daftar. Tahun hari ni daftar. Nah, daftar hari ni di kuis dalam bidang tahfiz ya. Okey, insya-Allah. Wow. Dari Terengganu jauh. Okey. Dan wa ila madjana akhahum Syuaiba. Nabi Syuaib cakap dengan orang Madian bersama. Kemudian walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Ni ayat ni umum. Dan kami telah utuskan fi kulli ummatin, kepada tiap-tiap umat, dalam tiap-tiap umat itu rasulan, seorang rasul, an ya'budullah, hendaklah sembah pada Allah, wajtanibut taghut, iaitu sama juga kalimah la ilaha illallah yang mengandungi nafi dan isbat. Di sini kita tahu bahawa tak semestinya dengan satu perkataan dalam bab dakwah. Ketika bab syahadah kita balik pada perkataan yang diajarkan, yang masyru'. Tapi bab nak menyampaikan dakwah, confirm kita, fokuskan kita cerita kunci dakwah 3. Uluhiyah, an-nubuwah wal ma'ad. Berkaitan dengan uluhiyah, 2 perkara. Yang penting kita nafikan satu selain daripada Allah dan isbatkan dalam semua masalah. Sebab tu nama rukun. Bila kita ada benda ni, kita dah bercakap dengan orang sebagainya, jangan lari daripada kita punya rukun tu. Dalam berdebat ke. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang pakar dalam perdebatan, dia tak silap. Tapi kalau orang debat yang jenis baru buka buku, yang baru baca blog, kemudian debat, nampak dia kelang kabut. Kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni, sebab dia tak ada usul. Bila kita belajar satu pun dia tidak kukuh, tidak ada usul, akhirnya kadang-kadang kita lari. Kita ikut pada orang blog cakap A, kita A lah. Besok kita belajar ustaz ni cakap B, kita B semula. Tak ada prinsip. Sebab tu ada orang kata, sebut tentang talqin. Talqin ni, bid'ah, orang takkanlah orang mati pula dapat manfaat semua sekali. Tapi bab tahlil buat pula. Contoh kan? Sebab tak ada prinsip. Tak ada prinsip yang dia pegang. Dalam bab maulid hari ni, keluar khabar hari ke semalam, buat nak sambut kelahiran Hussein. Mana boleh buat lahir Hussein, Hauzah Hussein semua sekali, nak sambut milad Hussein. Haram benda ni, mana boleh. Sebelum ni sambut hari jadi Fatimah. Okay? Adanya maulud Fatimah, betul? Maulid Fatimah. Oh, tak boleh. Mana boleh Fatimah kena ni? Sampai pada maulid Nabi, boleh pula. Prinsip tak kuat. Sebab tu bila prinsip dekat mana? Maulid Nabi, ayah aku, atuk aku, keturunan aku, keluarga aku, masyarakat aku buat. Yang maulid Hussein dengan maulid Fatimah semua sekali, yang buat tu orang Syiah. Syiah bukan aku. Prinsip kat mana? Kalau orang pegang betul-betul, yang ni Nabi tak buat, Nabi tak ajar, dan kita haram buat dalam bab ibadah selain daripada apa yang Nabi ajar. Ni Nabi selesai tak? Selesai. Nak datang maulid siapa pun lepas ni, Imam Ahmad ke, Imam Bakar ke, Imam Dollah ke, apa datang, apa sekalipun dalam bab menganggap sesuatu sebagai ibadah, kita tolak secara mudah. Sebab adanya prinsip. Sebab tu dalam bab masalah tauhid kita belajar, dalam semua masalah insya-Allah kita akan cuba taksiskan. Dan dalam kita dekatkan dengan manhaj salaf kita baca semua yang bercakap berkaitan dengan prinsip. Betul-betul kalau perasan daripada awal kita belajar, betul Ibnu Abil Ais dalam syarahkan benda ni, beliau menekankan prinsip pada awal lagi. Bab tauhid terima daripada Allah, bukan daripada falsafah, bukan daripada mutakalimin, dan bukan dengan cara ilmu mantik. Pada awal lagi. Bila dah jelas benda ni, kita bincang, lepas benda ni akan mudah. Lebih mudah nak terima sebab kita tahu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini contoh-contoh dia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Okay. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Okay, bukan tak sembah je, jauhi at-taghut. At-taghut itu semua benda yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada Allah. Seterusnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini adalah lafaz dia. Ulang balik, Allah kata, tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum ni kamu kecuali kami wahyukan pada dia untuk ajak dan dakwah kepada la ilaha illa ana. Allah kata tiada Tuhan melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Bila tahu tiada Tuhan yang layak, yang benar-benar disembah, maka sembahlah aku.
Bila tahu bahawa yang ciptakan langit dan bumi, maka carilah orang yang berkuasa membantu kamu. Kalau tahu bahawa Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka berusahalah untuk buat sifat perkara-perkara yang boleh datangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tahu bahawa Allah Maha Al-Quddus, Allah Maha Suci sebagainya, jangan sifatkan Allah dengan apa yang dengan mulut kamu. Sifatkan aku dengan sifat-sifat yang aku puji diri aku. Sebab sifat Allah bersifat Al-Quddus, Maha Suci. Sebab tu bila subhanak, subhanak, tiap-tiap kali orang yang cakap tentang Allah dengan daripada otak dia, dengan mulut dia, Allah kata subhanallah amma yasifun, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Bila mereka sifatkan, semuanya subhanallah, Maha Suci Allah, jauh Allah daripada dia. Sebab orang bercakap tentang Allah bukan daripada mulut Allah dan Rasulnya, takkan betul. Kalau betul secara kebetulan pun kita tak terima, kecuali kalau untuk membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Apatah lagi kalau orang bila Allah sebut, dia tak terima pula. Dia bagi, tak betul yang ni, ikut yang kami bagikan je ni. Itu namanya. Sebab tu Ibn Abil As sebutkan itu bukan takwil, itu tahrif. Kamu selewengkan ayat, kemudian kamu namakan sebagai takwil. Sedangkan takwil sebenarnya ialah apa yang kamu tafsirkan dan fahamkan orang erti yang sebenar. Seperti mana tafsir yang kita baca sebelum ni. Dan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kadang-kadang macam Ustaz, kenapa Muhammadan tak Muhammadar Rasulullah? Okey. Yang tu bab Quran. Kalau bab baca cakap biasa, nak Muhammadan ke Muhammadar ke, tak kisah. Muhammadan tanpa ada idghamkan ke ra sebagainya, tu tak masalah. Betul bagi orang yang masalah hukum tajwid, adakah wajib kalau orang baca la ilaha illallah, contohnya apa ya Quran, ambillah ayat ini Muhammadur Rasulullah. Kalau ada Quran sebab Muhammadur Rasulullah, contohnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kufar, dibaca Muhammadun Rasulullah. Ada orang yang kata betul dan ada ulama kata tak salah, sebab masa tu tidak mengubah makna dan tidak mengubah apa-apa. Syarat dia tak Muhammad. Tapi sebagian ulama kata ilmu tajwid tu wajib, masih Muhammadur Rasulullah. Sebagian ulama kata tak wajib. Yang tak bolehnya bila boleh mengubah pada makna. Bahasa Arab tu turun dan ilmu tajwid untuk mentajwid, memperelokkan lagi, semua sepakat baca Muhammadur Rasulullah itu yang terbaik dan itulah yang betul. Tapi adakah mengharamkan atau mengatakan dosa orang baca Muhammadun Rasulullah, itu yang jadi perbincangan. Kalau tak ubah makna, sebab dia bahasa Arab, kalau tak ubah makna, ada perbincangan tentang hukum tajwid. Masuk pada bab sebenarnya. Umirtu, aku diarahkan an uqatilan nas, untuk berperang atau membunuh, memerangi manusia. Ini benda yang hadis yang selalu dijadikan sebagai hujah. Saya saja je buat perang kuat-kuat. So tuan-tuan nampak, kita sebagai orang Islam nak dengar ni tak ada apa-apa pun. Tengok orang kafir, tengok Nabi dia suruh perang. Saya akan jawab, kita akan bincang lepas ni. Hatta, sehingga yashhadu, mereka mempersaksikan alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi diarahkan untuk perang. Nabi diarahkan perang tak? Perang. Seolah-olah kalau kita terima hadis, satu hadis kita ambil dan kita berhujah, kita nampak macam Nabi diarahkan perang. Semua orang Nabi jumpa, Nabi perang, kecuali dia cakap la ilaha illallah. Betul? Ayat tadi kita baca la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Sebab tu dalam bab hadis, bab agama, tak boleh ambil satu hadis sahaja kemudian kita istimbatkan dengan cara kita sendiri. Mesti kumpulkan semua hadis dalam bab yang sama, bab peperangan, kumpulkan semua sekali, dan bab dakwah kumpulkan, baru kita tahu cara Islam sebenarnya. Nabi selama 13 tahun di Mekah diarahkan tak untuk mengajarkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Diarahkan. Tapi suruh perang tak? Tak perang. Jadi ayat ni kat mana? Hadis ni kat mana? Selama Nabi sampai ke Madinah, peringkat awal, disuruh perang tak? Tak perang. Tapi Nabi ajak pada kalimah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ayat ni cerita bab ketika difardukan perang, dah mula perang, pegang pedang, dah mula masuk perang, ayat hadis peperangan. Tapi bila dalam perang ada orang yang perang kita tadi,
Dan bila kita nak tetak dia, nak sampai dia, masa tu dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Stop. Macam mana berlaku pada Usamah dan sebagainya. Jadi hadis ni berkaitan dengan perang. Bila kita syarahkan, faham erti dengan jelas, nampak sifat cantiknya Islam. Tapi bila orang pergi ambil hadis ni, dia kata, tengok, Nabi dia disuruh untuk perang. Semua orang disuruh perang kecuali yang sebut la ilaha illallah. Nampak dia ambil hadis sebagai hadis keganasan. Sedangkan kalau kita yang faham dengan mudah, ayat ni hadis ni kita faham dengan jelas. Boleh insya-Allah? Okey. Oleh itu, ni kita bab. Dan saya syarah tak masuk pada bab tauhid lagi. Oleh itu pendapat yang sahih menyatakan bahawa perkara utama atau pertama yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf ialah mengucapkan syahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Okay. Tak sebutkan Muhammad Rasulullah. Konsep prinsip asal bila sebut la ilaha illallah bererti masuk sekali Muhammadur Rasulullah. Sebab tu satu rukun. Sebab tu untuk mudah takkan kita tiada kali bercakap mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk menyampaikan kita sebut la ilaha illallah cukup untuk mengertikan bahawa tidak ada jalan yang menuju Allah kecuali kenal Allah kecuali melalui Rasulullah. Betul? Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni satu rukun. Dia bukan jadi dua rukun dan tidak boleh dipisahkan. Jadi seorang yang mukallaf, perkara yang paling wajib yang dilakukan oleh seorang mukallaf, yang utama ialah pertama sekali yang disuruh ialah mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukannya apa? Menyelidik. Bukannya berniat hendak menyelidik dan bukannya ragu sebagaimana yang dikatakan oleh ahli-ahli ilmu kalam yang keji. Apa beza dia? Saya tulis supaya memudahkan. Ada istilah, kita ada istilah yang pertama sekali, perkara yang wajib, awal wajib, kewajiban pertama untuk seseorang. Ahli kalam mengatakan, pertama sekali yang diwajib ialah an-nazar. Yang kedua qasdun nazar. Dan yang ketiga asyak. Manakala ahli sunnah, saya sengaja tulis bahasa Arab saya sebut dalam bahasa Melayu, tapi itu bahasa Arab supaya kita terbiasa. Dan cara nak dengar orang yang kat negara Arab, dia boleh faham Arab dengan mudah. Sebab macam tu, bila dia faham, kemudian nampak depan seolah-olah tu bahasa Arab depan, tapi yang diucapkan dalam bahasa Melayu, kerana memudahkan kita untuk belajar bahasa. Jadi awal wajib, kewajiban pertama alal mukallaf, ke atas orang yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang dah sampai dah baligh dan juga tiada halangan. Inda ahli kalam, perkara yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim, seorang mukallaf dan manusia yang wajib, mana dah mukmin ke kafir ke semua sekali, yang dah sampai cukup syarat dia untuk diambil dosa pahala ialah pertama sekali dia kata an-nazar, yang kedua qasdun nazar, yang tiga asyak, kata menyelidik, berniat untuk menyelidik, dan juga syak. Kita wajib apa? Perkara yang wajib di kalangan pertama sekali, kaul inda ahli sunnah, awal wajib inda ahli sunnah. Perkara pertama yang wajib di ahli sunnah ialah
Syahadah. Syahadah. Tadi kata lain. Mengucapkan syahadah atau syahadatain. Istilah syahadah mesti mengandung dua, tapi syahadah. Bezanya apa? Bagi orang Islam, kewajipan bagi orang dakwah kewajipan pertama sekali sebelum ajar yang lain, kita ajak untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Bagi ahli kalam, saya pertama sekali, pertemuan pertama kedua, saya cerita tentang perbezaan ahli kalam dengan ahli falsafah. Kita cerita. Bagi ahli kalam yang menolak pendapat falsafah, yang dah terbiasa dengan ilmu falsafah, mereka mengatakan bahawa yang pertama yang wajib ialah an-nazar. An-nazar maksudnya mengenali Allah melalui penelitian diri sendiri. Jangan ucap dulu, jangan ucap kalau syahadah. Difikir mesti ada alam. Alam ni penuh semua sekali. Kalau alam ni mesti ada yang menciptakan baru. Benda betul lah, kita cerita salah pun. Tapi itu yang wajib. Dia mula dengan an-nazar, adanya dalil. Dan juga adanya alam ini dan sebagainya, dan macam-macam yang diceritakan. Oleh kerana tak semua orang yang kenal Tuhan saya direct, dan cara mereka isbatkan alam ni baru, dan tiap-tiap yang baru tu ada yang wajib, mesti yang wajib yang menciptakan, muhdis yang menciptakan. Cara falsafah tak dipahami dengan mudah oleh orang awam, oleh orang yang biasa, sedangkan kita wajib terhadap mukallaf, pada semua orang, semua sekali wajib. Tapi ilmu falsafah tak dipahami oleh semua orang, cara ahli kalam tak faham seorang, makanya ada kaum mengatakan qasdun nazar, atau berniat al-qasdu lin nazar, atau qasdun nazar, diniat atau cuba cari dalil, belajar dalil yang dah dilihat oleh orang lain. Caranya belajarlah. Mana belajar dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Sebab pada mereka la ilaha illallah berarti tiada Tuhan yang maha berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala, atau sifat-sifat rububiyah. Jadi kenal Allah melalui rububiyah, dan cara kenal rububiyah mesti melalui kajian ataupun belajar apa yang telah dikaji, niat untuk kaji walaupun tak tahu. Dan yang paling teruk di kalangan ahli kalam menyatakan bahawa bermula dengan syak. Jangan yakin Allah itu wujud. Selagi kamu tak jumpa bukti betul-betul kamu yakin bahawa Allah itu wujud, maka diajarkan akhir sekali adanya wajib sifat 20 sebagai contoh. Tapi bukan ni yang golongan nanti syak, bukan Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah mengatakan qasdun nazar, tujuan untuk mengkaji. Jadi sifat 20 faham tak faham, tapi yang penting inilah jalan untuk kenal Allah. Kenal dulu, kena yakin dulu, bermula dengan kajian, belajar nak kaji. Sedangkan ikutkan pada Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Ikut pada ulama salaf kata, orang kafir ke, orang Islam ke, ajar kalimah syahadah. Faham betul la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila sembah lain Allah, selesai semua benda ni. Dia faham betul-betul sifat 20 ke, sifat 13 ke, sifat 7 ke, atau dia faham berarti tauhid nafikan sifat ke, tak sifat ke, dia tak belajar ilmu falsafah langsung ke apa ke, dia tetap sebagai orang yang beriman dan tak lari, dan dia tak meninggalkan kewajipan dalam ni. Jelas perbezaan dia? Okay. Sebab tu adanya kita kata 20 sifat wajib, dan saya tak menafikan cara kadang-kadang cara ilmu kalam mengisbatkan satu benda ada manfaatnya ketika berdebat dengan orang-orang yang berpemikiran begitu. Ada manfaatnya, tapi kita cerita itu bab yang lain. Tapi kita bab kewajipan tentang orang yang beriman ialah mengucapkan dua kalimah syahadah. Bila mengucapkan kalimah syahadah bukan ucap saja, kita bincang bab kalimah syahadah, ada syarat-syaratnya, dan ada 7 syarat dalam bab kalimah syahadah. Kita bab kalimah syahadah. Tapi mengucapkan dua kalimah syahadah berarti dia bukan ucap je. Okay? Kalimah syahadah ialah kita mempersaksikan kepada Allah apa yang ada dalam hati kita, dan kita buktikan dengan perbuatan. Mesti semua sekali kita bincang bab iman. Orang Islam bukan cerita mengucap, ada dia mengucap. Orang munafik dia hati dia tak, walaupun dia mengucap tapi hati dia tak iman kepada Allah, dia tetap jadi munafik. Okay? Dan bila orang tak buat, ahli maksiat, tak sebagainya, ada cerita perbincangan bab ni. Tapi yang penting sekali dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita mengatakan bahawa syahadah ialah kewajipan yang pertama, bukan an-nazar, bukan kajian. Bila sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bererti dia telah kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalimah tadi, melalui salat dan sujud dia tadi. Okay, jelas? Untuk Ahlussunnah senang. Cara salaf tentang tauhid, ajak je kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ayat-ayat ni hafal dan sampai kepada orang. Jangan kita belajar tauhid, jangan pergi jumpa bomoh, pergi minta sembahyang sujud dengan Allah. Selesai masalah. Dia tauhid dah tu. Cara kenal Allah melalui praktikal al-uluhiyah. Oleh itu pendapat yang sahih menyatakan bahawa perkara utama yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf ialah mengucap syahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukannya menyelidik, bukannya berniat untuk hendak menyelidik dan bukannya ragu sebagaimana yang dikatakan oleh ahli-ahli kalam yang keji. Malah para imam salaf semuanya sepakat mengatakan bahawa perkara yang diperintahkan ke atas seorang hamba ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah dan mereka Malah para salaf semuanya sepakat mengatakan bahawa perkara yang diperintahkan ke atas seorang hamba ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah dan mereka juga sepakat mengatakan bahawa orang yang telah mengucapkannya sebelum baligh tidak perlu memperbaharuinya setelah mencapai umur baligh. Ada yang mengatakan bahawa bila baligh ya ucap kalimah lain sekali. Sebab ada ni. Okey. Tak apa. Memang kali ni mengkata letak sini. Dia pesan tak apa insya-Allah. Oh yang ni Terima kasih Datuk. Saya kena pegang susah nak letak. Seronok. Jadi ada yang mengatakan bahawa kalau seorang hamba tu dia lahir sebagai orang Islam, dia sembahyang, puasa sebagainya, tapi bila baligh dia kena ucap kalimah syahadah semula. Sebab yang pertama pada pandangan ini mengatakan dia kiaskan dengan haji dan sebagainya. Okay. Apa yang dibuat sebelum baligh, perkara wajib yang dibuat sebelum baligh hukumnya sunat. Budak-budak yang pergi dengan mak dia pergi buat haji, pergi umrah. Mak dia dia pakai ihram, mak dia tawaf, mak dia sa'i selesai semua sekali, pahala tu jadi sunat dan dapat ke mak ayah dia. Okay. Dan ada yang kiaskan dalam masa syahadah sekalipun, budak tu memang orang Islam dah, mengucapkan syahadah atau masuk Islam ketika dia kanak-kanak. Mereka mengatakan bila balik nanti suruh dia ucapkan syahadah semula sebab yang ni jadi wajib. Kita tahu dah yang wajib atas mukallaf syahadah datain, 2 kalimah syahadah. Tapi bukan bererti yang ni Ibn Abilis kata yang betul tak perlu pun diulangkan balik. Tak payah, tak ada orang salah suruh. Tak berlaku Sayyidina Ali masuk Islam ketika masih kanak-kanak. Sayyidina Ali balik, tak ada arahan Nabi suruh Sayyidina Ali, "Wahai Ali, ucapkan balik asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah." Dulu kamu cakap tu kamu budak kecil, sekarang kamu dah besar. Tak ada. Dan juga hukum-hukum yang lain. Itu maksud dia. Sebaliknya orang itu diperintahkan bersuci dan menunaikan sembahyang apabila dia baligh atau mumayyiz. Bagi ulama yang berpendapat demikian. Maksud di sini masalahnya ada khilaf ulama, tapi yang rajahnya tak perlu disuruh untuk syahadah kembali. Sebab bab syahadah ni benda kewajipan tu walaupun dicakap masa kanak-kanak, dan orang mukallaf cukup dia sembahyang, dalam sembahyang tu dah ada kalimah syahadah, dah tunjuk dari iman. Tak perlu perbaharui iman. Adanya perbaharui bai'ah, macam-macam lah. Bab ni orang nak bincang. Ada yang kata bai'ah, ada macam-macam cerita bab masalah perbaharui. Tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama salaf yang mewajibkan para wali, iaitu ibu bapa, memerintahkan anak mereka memperbaharui 2 kalimah syahadah pada ketika itu, walaupun ulama muslimin sepakat mengatakan melafazkan 2 kalimah syahadah itu adalah wajib dan kewajipannya adalah mengatasi kewajipan sembahyang, akan tetapi orang itu telah melafazkannya sebelum baligh. Jadi walaupun kalimah syahadah ni lebih utama daripada sembahyang. Rukun Islam yang 5 rukun Islam. Semua rukun Islam ni wajib dilakukan oleh orang Islam, baru nama orang Islam. Tapi haji tak wajib kecuali orang yang mampu pergi sampai ke sana dengan harta, dengan kemampuan, dengan sebagainya. Jadi tak semua orang Islam. Tidak bererti kalau orang tak buat haji kita kata kau tak Islam lagi. Sebab kewajipan haji itu ada orang-orang tertentu, tak dikongsi oleh semua. Zakat memang wajib untuk orang Islam, semua wajib zakat. Tapi hanya untuk orang-orang yang mempunyai harta lebih cukup haul, cukup nisab dan cukup
haul. Jadi zakat memang rukun Islam, dan orang yang tolak zakat memang boleh jatuh jadi kafir kewajipannya. Tetapi kewajipan zakat tidak kepada semua orang Islam. Puasa lebih khusus. Puasa walaupun wajib kepada semua orang Islam, tapi ada orang yang tak mampu. Orang tua yang tak boleh, yang memang betul-betul tak mampu puasa, atau orang yang pensan. Pensan masuk Ramadan, dia masih bernyawa, kita bacakan fidyah untuk dia. Dia memang pensan koma tu meninggal, kita bacakan kita bayarkan fidyah untuk dia. Okey. Jadi puasa pun ada pengecualian. Sembahyang lebih khusus. Sembahyang mampu tak mampu diri duduk, tak mampu duduk baring, tak mampu baring dengan isyarat. Okey. Tak mampu juga confirm dah mati. Tak mampu isyarat pun tak mampu apa, tak sedap, confirm dah mati dah tu. Jadi sembahyang ni lebih khusus. Sembahyang yang begitu tinggi, syahadah lebih penting. Sebab syahadah, tak ada syahadah semua benda ni tak jadi. Jadi ulama semua sepakat syahadah lebih utama daripada sembahyang dan kewajipannya. Okey, kat situ punya. Tapi kalau orang tu memang daripada awal lagi dia orang Islam, dia terus cukup. Dia terus sembahyang, terus suruh dia wuduk, terus dia suruh sembahyang. Tak perlu suruh perbaharui dia punya kewajipan tu, sebab benda tu dah dia kata wajib tu ada dhimnan, dah ada dalam sembahyang dah. Sembahyang pun ada erti la ilaha illallah, dia berpuasa berarti la ilaha illallah. Cuma ulama berbincang pula masalah kalau dibuat satu-satu amalan yang bukan orang Islam sahaja yang buat perkara tu. Kita baca sambung seterusnya. Di sini ada beberapa masalah yang dibincangkan oleh para fuqaha. Seperti yang sembahyang tetapi tidak menuturkan dua kalimah syahadah. Ada ke? Maksudnya dia belum ucap dua kalimah syahadah lagi, dia dah sembahyang dulu. Okey. Dihukumkan dia sembahyang, dia ni Islam ke kafir? Kita tahu dia ni acong, kawan kita. Tiba-tiba datang masjid. Nampak macam tak ucap kalimah syahadah lagi. Datang pakai semua sekali, dia sembahyang. Faham maksudnya? Macam tu perbincangan dia. Okey. Atau dia melakukan rukun-rukun Islam lain tetapi tidak menuturkan dua kalimah syahadah. Adakah dia menjadi seorang muslim ataupun tidak? Pendapat yang sahih mengatakan dia menjadi seorang Islam dengan melakukan semua rukun Islam. Sebenarnya penterjemahan sini kena tukar. Dengan melakukan bukan rukun Islam ialah melakukan khasa'is atau perkara-perkara khusus untuk orang Islam. Khasa'is yang ucap dua kalimah syahadah, sembahyang cara Rasulullah, puasa yang khusus. Kalau dia puasa ada orang bukan Islam puasa sebagainya, tapi cara dia beza sikit atau beza banyak sebagainya. Tapi bila buat perkara yang mungkin betul-betul ikut syarak dan menandakan adanya kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam perbuatan dia. Bukan dia puasa cara sami, bukan dia puasa cara ni, bukan dia atau sembahyang bukan sembahyang cara ikut sebagainya, keadaan macam tu. Bila buat satu amalan yang khusus tunjukkan bahawa dia sebenarnya ada kalimah syahadah, walaupun kita tak dengar dia ucapkan, okey, dihukumkan sebagai Islam secara umum. Kita jumpa orang bukan Islam, orang India, orang Cina, ramai yang Cina ramai Islam, tapi yang ke tempat kita ni ramai bukan Islam datang sembahyang dengan kita, tak perlu tanya bila you masuk Islam, tak perlu tanya. Dia dah sembahyang kita, hukumkan secara umum. Kecuali kes-kes khusus. Kes-kes khusus, kita ada orang datang sembahyang sekali. Contohnya kalau Syekh Al-Khudair buat contoh dan memang berlaku. Ada orang bukan Islam jadi driver, pergi sambut, pergi jemput budak-budak balik sekolah. Ditunggu kat luar panas, musim panas. Dia nak cari aircon. Kereta pun tak apa ni. Jadi cara cari aircon, dia pergi kat masjid, kat surau kat sebelah sekolah. Dia pun masuk surau masjid. Lepas masuk surau, orang semayang takkan dia tak ikut. Orang tengah semayang berjemaah, dia pun ikut semayang. Berlaku kes macam ni. Orang tanya, kau Islam ke? Tak. Dia kata, baba aku Islam. Maksudnya dia punya bos dia. Kalau kes khas macam ni, confirm dia buat benda tu bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, confirm macam ni, maka dia tidak dihukumkan sebagai Islam. Tapi kalau umum memang jelas dia buat tu atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, confirm dia seorang Islam. Jelas? Okey. Jadi khasah Islam tak sebenarnya rukun Islam. Rukun Islam ni
Khasa'is Islam maksudnya dia buat satu perkara dalam agama Allah dengan khasa'is, ciri-ciri seorang Muslim, seorang Islam. Okey, seterusnya, jadi kita bincang tadi tauhid. Semua yang kita belajar hari ini baru syarah kalimah tauhid. Sebab Ibn Abbas kata naqulu fi tauhidillah. Perkataan pertama kami bercakap tentang tauhidillah. Sekarang baru bincang bab tauhid. Apa yang dinamakan sebagai tauhid? Adanya dalam bab tauhid adanya masalah tauhid, masalah tentang Allah, Rasul dan hari kiamat. Masalah tauhid bincang hanya Allah, adanya dua rukun, adanya mesti nafi dan isbat. Masalah tauhid juga adanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Semua masalah tauhid. Kita masuk pada tajuk-tajuk je. Tajuk-tajuk belum perbincangan penting. Semua tauhid. Jadi tauhid merupakan unsur utama yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan yang terakhir disebut ketika hendak meninggal dunia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, maka baginya syurga. Tuan-tuan boleh lagi? Kita dah sampai waktunya. Okey, jadi kita stop sini dulu. Kita bincang akan datang, insya-Allah. Hari ini berapa bulan? 30 bulan. Okey, insya-Allah masa yang sedikit walaupun sebenarnya masa yang sebenar. Ada masa, kalau ada soalan silakan tuan-tuan. Ustaz, saya pernah dengar satu statement mengatakan bayi orang bukan Islam. Bila dia dilahirkan, dia dah sebenarnya dia Islam. Sampai dia balik. Adakah itu batil ataupun benda yang betul? Bayi bukan orang Islam dilahirkan sebagai orang Islam. Kita tengok ayat tu, ma min mauludin yulad illa ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali dia berada di atas fitrah. Fa abawahu, maka ibu bapanya lah, dua orang ibu bapanya lah, yuhawidanihi, yang menjadikan dia sebagai Yahudi, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia sebagai Majusi, au yunassirani, atau jadikan dia sebagai seorang Nasrani. Jadi ulama kata, apa ke arti fitrah? Ulama kata, kenapa fitrah Islam tak sebut? Agama Islam tak disebutkan bahawa ibu bapanya yang menjadikan dia sebagai orang Islam. Ada tak? Tak ada. Yuladu 'alal fitrah, lahir di atas fitrah. Mak bapak dia jadikan dia Yahudi, yang jadikan dia Nasrani, yang jadikan dia Majusi. Nabi tak kata bahawa ibu bapalah yang menjadikan dia Islam. Bererti Islam tu yang asal. Jelas? Jadi bayi, kanak-kanak yang bukan Islam, okey, ketika dia lahir semuanya kita hukumkan sebagai Islam dan tidak ada taklif. Bila dia besar, walaupun dia tak memayyiz lagi, mak bapak dia dah jadikan dia Yahudi. Dia ikut mak dia pergi sembahyang cara Yahudi, ikut Majusi dia, sembah berhala sebagainya. Masa tu dia dah buat beramalan dengan amalan Yahudi, Nasrani, Majusi, tapi dia belum diambil taklif sebab dia belum baligh. Kalau dibaligh baru start masuk sebenarnya hukum hari kiamat. Jadi kita sebagai di atas muka bumi, kerja kita ialah kita bermuamalah dengan perkara yang zahir. Kalau dia anak orang bukan Islam sebagainya, dia meninggal dan sebagainya, kita masukkan dia bersama tempat kubur orang bukan Islam. Sebab secara zahirnya dia dah beramal dan diikut pada mak ayah dia. Walaupun secara asalnya kita tahu bahawa dia tidak lagi ada dosa dan dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi jelas maksudnya? Okey. Maksudnya tadi kan kita tengok kalau dia yang belum balik bawa pergi haji, pahala tu bagi kat mak ayah dia kan. Okay. Adakah konsep tu boleh dipraktikkan kepada orang Islam ni? Maksudnya anak dia buat benda yang kufur, dosa tu patah balik ke mak ayah dia. Memang konsep dia macam tu. Konsep dia orang yang menjadi penyebab kepada suatu maksiat, kepada bid'ah, kepada penyebab punca orang buat syirik, kufur, bid'ah sebagainya, walaupun dia dah meninggal, dosa tu akan kekal. Sebab dia penyebab. Tapi kalau orang buat, dia bukan sebab, dia nak ajar anak dia pakai tudung, pakai semua sekali, kalau orang Islam lah, tiba-tiba anak dia kat belakang dia pergi buka tudung ni semua, tak dosa. Tapi kalau dia ajar, nak, wah apa kau pakai tudung macam ni, macam kau ni alim sangat. Dengan perkataan ayah dia ajar anak dia supaya tinggalkan aurat, tinggalkan menutup aurat, masa tu anak dia tinggalkan tutup aurat, tak ikut tutup aurat kerana didikan ayah dia. Walaupun ayah dia meninggal, dia penyebabnya, dia dapat dosa terus. Faham? Dan sama juga istilah dengan orang kafir. Bila orang kafir dia yang menyebabkan anak dia kafir dan sebagainya,
dia tak tanggung. Tapi bab kafir orang tak bincang, sebab kafir confirm, dia pun confirm neraka dah. Orang tak bincang bab dosa pahala dia tanggung apa lagi, sebab dia confirm neraka dah tempat dia. Bila masuk Islam baru buka buku baru. Sebab tu bab kafir, konsep tu wujud, tapi kita tak kata ayah dia tanggung, sebab memanglah ayah dia tanggung, tapi memang ayah dia pun kafir. Ayah dia pun kekal neraka kalau dia bukan Islam. Jadi bab orang kafir tak bincangkan bab dosa pahala, sebab dia tak ada lagi. Bab tauhid tak ada lagi, tak bincang pun dosa pahala. Memang confirm dia dosa dan sebagainya, yang jelas. Perbincangan hanya dalam orang Islam. Walaupun konsep itu wujud, orang yang menjadi punca satu maksiat, dia akan tanggung, kecuali dia sendiri dah berusaha untuk dia taubat dan berusaha beritahu orang. Selama dia ajak orang buat perkara yang tak sunnah, tak betul, dia ajak sebagainya. Tapi bila dia dah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okay, dia minta ampun dengan Allah, moga Allah ampunkan. Dan lebih baik dia sendiri isytiharkan dan ajak orang beritahu balik, saya sekarang silap, saya dulu ajar silap. Itu yang terbaik. Supaya orang percaya pada dia. Berkemungkinan dia ajak orang 100 orang, mungkin 5-6 orang yang percaya dengan dia betul-betul akan ikut semula, ikut apa yang dia buat. Ini punca. Sebab tu konsepnya hadis-hadis berkaitan dengan bid'ah banyaklah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan juga sampai hadis akhir hadis. Maksudnya siapa yang mula buat atau siapa yang tunjuk jalan satu benda, orang ikut, dia dapat terima. Sama ada baik atau buruk diterima daripada kesan apa yang orang buat. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Okay, tadi Ustaz dah sebut pasal nafi dan isbat. Nafi dan isbat je saya. Kalau mana yang nafi dan isbat. Sekarang yang kita nafikan tu, apa yang dimaksudkan Allah? Adakah Allah dan Tuhan, Allah dan Tuhan tu adakah sama? Macam mana konsep dia? Yang kita nafikan, adakah yang nafikan sembah berhala, bulan bintang, itu yang dinafikan? Semua sekali kita bincang tadi. Terima kasih Tuan Haji Jamal. Saya minggu lepas saya keluar pada sini, saya terlanggar meletup tayar. Tuan Haji Jamal hantar saya malam-malam. Pukul berapa kita? Pukul 1 tengah malam. Kami sempat tengah tepi jalan Tuan Haji. Okey, terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih secara umum lah. Tuan Haji Jamal tanya konsep ketuhanan. Kalau namanya tauhid, semua sekali masuk. Menafikan bahawa tiada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menafikan bahawa, dan kita kufur bahawa bintang dan bulan dan juga semua yang selain daripada Allah bukan yang ciptakan ni, kita nafikan. Pada masa sama, yang kita wajib lakukan ialah bila Tuhan yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain itu adalah taghut, yang disembah selain Allah taghut, maksudnya kita kena sujud dan sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya nama tauhid. Tapi tauhid yang sampai pada kesan yang dia nak diajak, tauhid yang menjadi maksud perutusannya Nabi, bukan nak ajak beritahu orang itu sahaja, bukan itu sahaja, tapi mesti ajak orang sampai dia sujud mengucap dua kalimah syahadah dan sujud taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk semua sekali. Bukan bererti menafikan. Bila sebut kata Nabi diutuskan kerana uluhiyah, bukan kerana rububiyah. Bukan bererti kita tak cerita bahawa Allah dicipta alam, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Bukan tak cerita. Tapi kita katakan bahawa maksud dia, tujuan dia ialah untuk ajak orang supaya tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid. Bermula dengan kalimah syahadah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian berseterusnya minta tolong dan sebagainya. Jelas ya? Sebab yang dikatakan nafi itu bulan bintang kan, bulan bintang itu dijadikan Allah karena kudrat dan iradat dia. Itu yang kita nafikan tu perbuatan dia. Apa yang kita nafikan? Kita bukan nafikan, kita bila taghut. Wa may yakfur bit taghut. Taghut ialah perkara-perkara yang disembah melainkan Allah, selain daripada Allah. Kalau orang pergi sembah kubur itulah taghut. Awsan jadi wasan. Orang pergi sembah bintang itulah taghut. Kita bukan hina bintang. Mana taghut istilah umum untuk semua yang disembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai nama tu sebagai satu bentuk penghinaan terhadap orang yang menyembah. Jelas? Jadi dia bukan Islam, bukan arti kita hina bintang, kita hina wali-wali, hina rasul-rasul yang disembah, tidak. Betul dalam bab tauhid uluhiyah, kita belajar kitab tauhid mula sekali kita belajar, kita akan belajar bab ni. Bab nafi dan isbat, tauhid uluhiyah, tujuannya supaya kita boleh faham bahawa kita bukan hina bintang bulan, hina masa tak boleh, nak hina tentang apa-apa saja yang berkaitan makhluk Allah tak boleh, kecuali istilah tu kita sebutkan untuk sebagai satu bentuk penghinaan
dan cara radak, cara untuk elakkan orang daripada sembah perkara selain daripada Allah. Sebab tu namakan apa yang disebut sebagai taghut. Dia kata Allah dan Tuhan dan Allah, Tuhan dan Allah tu sama masuk ke berlainan masuk? Tuhan dan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan pun ada sebut Tuhanlah Allah. Khaliq pun ada sebut. Al-Khaliq pun Allah. Okey, saya sebutkan secara ringkas tentang asma sifat. Okey. Last sekali boleh? Kita sampai kita dah sampai masa, tapi tuan-tuan yang ada urusan tak apa? Kita tuan-tuan baca subhanallah keluar. Okey, ini tapi secara umum nama Allah banyak tak? Banyak. Asmaul Husna. Lebih nama Allah kita tak tahu berjumlahnya. Cuma kalau kita berjaya mampu untuk hafaz semua nama Allah, kita beramal dengannya dan kita faham dan beramal dengannya, dapat syurga. 99 ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah tidak? Ar-Rahim nama Allah tidak? Al-Quddus nama Allah semua. Tapi Allah nama Allah tak? Ada tak dalam semua sifat namanya Allah? Ada tak? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada sifat Allah? Jadi Allah itu ada banyak nama. Semua nama merujuk kepada Allah. Satu-satu nama yang tak ada lagi ke atas muka bumi ni, tak ada orang mengaku akulah Allah. Fir'aun mengaku Rabb, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang tinggi. Tapi tak berani sebut Allah. Sebab tu dalam kalimah syahadah, antara hikmahnya Allah sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Perkataan Allah tu hanya Allah satu je, tak ada syak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama Allah tak ada orang mengaku. Sampai sekarang tak ada orang berani mengaku. Orang kafir Tuhan Allah. Orang Nasrani pun sebut Allah. Masalah mereka percaya pada Allah tapi yang berlaku syirik. Hatta dia kata tentang Isa, tentang Tuhan tiga kenum tu, tapi asalnya satu. Tuhan satu yang tiga dalam satu. Maksudnya semua sekali. Tapi yang penting bila sebut dengan Allah, tidak ada orang yang menamakan dirinya sebagai Allah. Jelas? Bila Ar-Rabb pun Allah lah. Ilah Allah lah. Ar-Rahman Allah lah. Ar-Rahim Allah lah. Ya, Allah ada banyak nama. Tapi bila nama Allah hanya khusus dan khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas saya? Jadi kalau bincang apa sekalipun, saya sudah banyak bincang saya. Kalau ni kita dah jelas, tak perlu kita ulas banyak. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Semua kata janganlah bagi soalan lagi. Okey, kita dah sampai masanya. Kalau kita banyak ini sekadar ini insyaAllah pada malam ni semoga masa yang kita peruntukkan. Ini mungkin terakhir sebelum Ramadan. Minggu depan kita Ramadan. Minggu depan ada minggu pertama. Tidak ada. Ada kan? Tak ada ya? Minggu depan tak ada. Minggu depan je lagi. InsyaAllah kita mula, kita bincang pula lebih menarik insyaAllah tentang masalah ada banyak hulul, adanya ittihad sebagainya, perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat tapi berbeza atau menyanggahi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, semoga macam-macam ada manfaatnya dan waktu kita tidak dianggap sebagai waktu yang rugi dan diterima sebagai waktu yang ibadah terhadap Allah SWT. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.